Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fatihah Azhara binti Rosli, bekas pelajar STPM tahun 2019-2020 di SMK Sultan Abdul Jalil Shah. Dan baru-baru ini saya telah berjaya memperoleh PNGK 3.92. Alhamdulillah. Okey, untuk tips study sebenarnya bagi saya tak ada tips study yang istimewa, tetapi saya boleh berkongsi sedikit sebanyak perjalanan saya sepanjang bergelar pelajar tingkatan 6. Okey, sebenarnya result SPM saya tidak cemerlang. Jadi saya jadikan result SPM saya sebagai pengajaran dan pembakar semangat saya untuk terus lebih bersemangat memperjuangkan usaha saya menamatkan tingkatan 6 ni lah. Sebab bagi saya tingkatan 6 ni adalah peluang kedua saya untuk saya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau dalam kelas, keyword dia adalah fokus. And sometimes kadang-kadang kita mengantuk Jadi kawan-kawan saya ni kalau macam saya kata saya mengantuk, dia orang akan bantulah. Dia orang macam picit-picit jari, picit-picit badan-badan kan, untuk macam kurangkan sikit ngantuk. Okay? Yang penting bukan sembang. Yang penting adalah fokus dengan apa yang cikgu sampaikan. Apa yang cikgu sampaikan tu kadang-kadang saya take note lah. Kadang-kadang apa yang cikgu sampaikan tu berbeza dengan dalam buku. Tips-tips tu tolong take note. And then ada certain subjek tu saya akan study awal. Contohnya kalau subjek BM, cikgu akan bagi tahu awal untuk next kelas kita akan belajar apa. Contohnya kalau kelas BM tu besok, jadi malam ni saya akan selat-selat sikit, tengok apa yang berkaitan topik-topik yang kita akan belajar untuk besok tu. Okey, lepas tu kalau dalam kelas, kalau saya tak faham, saya memang biasanya akan tanya dengan cikgu. Tak pun discuss dengan kawan-kawan. Saya bertanya dengan kawan-kawan. Sebabnya kawan-kawan saya, bagi saya dia orang ni lebih cepat faham. Jadi dia orang lebih mudah, saya lebih mudah untuk faham melalui penerangan dia orang. Okey. Kita dalam PDPR ni pun kita kena fokus. Jadi kalau contohnya kelas pukul 9, pukul 8.30 tu saya dah get ready, tempat belajar yang selesa, dah mandi semua, memang kena ready physical and mental lah. Kena bersih. Sebabnya kita kalau nak belajar ni kita kena ada adab juga. Okay. And then kalau macam ada masalah lain ke, bagi tahu cikgu korang ada masalah lain. Bila cikgu bagi homework ke latihan ke, make sure siap. Saya sebenarnya study memang fokus untuk peperiksaan. Jadi untuk SEM 1, SEM 2 tu saya rasa mungkin saya kurang hard. Maka result yang saya dapat kuranglah memuaskan kan. Okey, jadi untuk ulangan dan final SEM 3, saya cuba ubah cara saya study. Untuk 4 subjek yang saya ambil, iaitu Bahasa Melayu, Pengajian Perniagaan, Kesusastraan Melayu dan Pengajian, iaitu subjek wajib. Dalam kelompok 4 ni, subjek yang paling saya lemah adalah subjek pengajian perniagaan. Untuk SEM 1 dan SEM 2, grade yang saya dapat atau pointer yang saya dapat agak mengecewakan. Of course, setiap kali dapat result tu saya agak kecewa lah. Tapi kawan-kawan saya, rezeki saya dapat kawan yang sangat supportive. Dia orang sangat-sangat memberi motivate kepada saya. Dia orang dapat markah yang lebih, jadi dia orang selalu motivate saya, cakap Fatihah boleh. So bila dah final tu, apa yang saya buat, 1 month before final dah start buat latihan, cari soalan pasir, cari soalan prior negeri. Kalau untuk subjek BM, untuk pasir kita orang dah buat dalam kelas. Jadi apa yang saya buat adalah saya pinjam buku soalan daripada cikgu, saya photostat dan saya buat sendiri. Tapi bukanlah saya seorang, saya bersama kawan-kawan lagi yang 3 orang tu. Sebab yelah, kita kalau nak berjaya, jangan fikir berjaya seseorang. Kita kalau nak berjaya, ajak kawan-kawan sekali berjaya. Okey. Okey, untuk yang lain tu cari soalan negeri lah, negeri lain, Kelantan, Terengganu. Sebabnya saya, okey ni betul-betul saya dah buat, ini sebagai pengalaman lah. Dalam banyak-banyak soalan saya buat negeri tu, ada bila soalan perayaan soalan ada yang macam 1-2 soalan tu soalan hampir sama. So mungkin rezeki saya lah kot kan. And then kalau study, saya study melalui skema. Saya buat and then tengok skema. Kalau buat tu tak adalah macam exam full, kita macam note-note je lah kan. Then tengok skema, check skema. Lepas tu kalau subjek dan 4 subjek ni
subjek pengajian perniagaan saya ulang untuk kedua-dua SEM. Sebab SEM 1 saya dapat C+, dan SEM 2 saya dapat B-. Jadi saya repeat. So macam subjek pengajian perniagaan bagi saya ni agak sukar. Jadi saya perlukan masa yang lebih. Kalau subjek yang lain, saya lebih fokus kepada perbincangan sesama kawan. Latihan juga, tapi perbincangan pun perlu juga. Tapi kalau untuk pengajian perniagaan, saya memang study sendiri. Tapi yang lain tu saya akan study dengan kawan lah. Sebabnya macam saya kata, bagi saya penerangan daripada kawan-kawan tu lebih mudah untuk saya faham. Saya sendiri dah cakap kat diorang, saya perlukan diorang untuk terangkan certain yang saya tak faham, untuk bagi saya lebih mudah faham bila kawan-kawan saya terang. Okey, itu untuk kalau macam study. Lepas tu kalau macam waktu study tu, nak cakap limit waktu tu tak ada sangat, tapi saya akan memperuntukkan macam dalam kat exam tu, apa yang saya buat lepas maghrib sampailah saya rasa betul-betul ngantuk. Kalau satu lah, kalau kedua lah saya tidur untuk buat latihan. Kalau ada homework, buatlah homework dululah. Lepas tu buat latihan. Tu memang betul-betul nak exam lah. Maksudnya 2 minggu ke seminggu before nak periksa tu. Memang agak struggle lah kan. Lepas tu itu paling utama lah, memang kena buat latihan. Lepas tu kalau tengah study, kalau dulu, kalau saya bukan jenis study straightforward study je, tak. Saya suka macam study skip tu, take 5. So apa yang saya buat, yang saya tak nak mengganggu, macam saya tak nak apa macam benda-benda yang mengganggu saya semasa study, saya dah siap sedia botol air kosong. Lepas tu kalau saya suka take 5, saya suka ngunyah-ngunyah, saya dah standby kurma and kismis. And then phone ni sebenarnya pengganggu utama. Jadi dalam exam tu, apa yang saya buat, saya limitkan penggunaan media sosial. Contohnya macam IG, saya stop penggunaan penggunaan IG tu, saya off, saya log out, and then memang tak buka lah. Sebulan before tu saya dah memang tekad tak nak buka media sosial. Untuk WhatsApp saya buka WhatsApp dengan Telegram je. Itu pun untuk macam benda-benda penting je. And bila waktu saya study, saya memang akan off phone. Saya bukannya off internet, tapi saya memang terus off phone. Maknanya kadang-kadang kalau kita dah off internet pun, kalau sampai mood kita malas nak study tu, kita pergi tengok video lah, gambar-gambar, itu pun dah macam ambil masa dah. So waktu dah nak exam tu, saya memang off phone. Bila saya nak study, saya akan off phone. And then tips daripada senior before ni yang dapat keputusan cemerlang juga, apa yang dia buat bila dia nak exam tu adalah dia kerap membaca Al-Quran. Kerap membaca Yasin. Everyday akan baca Yasin, and saya cuba buat 3 minggu before final tu, hari-hari baca Yasin lepas subuh or maghrib. Tapi saya buat lepas maghrib je lah. Lepas subuh tu, kalau before pergi sekolah sempat, saya buat. Kalau tak sempat, tak adalah. Tapi memang saya praktiskan diri saya everyday baca Yasin lepas maghrib. Sebabnya kalau kita dah biasa baca, dia tak lama pun sebenarnya kan. Yang penting kena kerja keras lah. Kalau nasihat daripada guru-guru dan kelas kan, cikgu kata kalau kita nak cemerlang, kita kena jaga hubungan sesama makhluk, dengan kawan-kawan, dengan guru-guru, dengan ibu bapa, dan of course dengan Allah tu utamanya lah. Buatlah solat-solat sunat. Student atau adik-adik yang tengah struggle PDPR sekarang ni, kuatkan semangat korang. Kalau macam agak-agak nak study tapi macam rasa malas sebab phone. Sebenarnya kadang-kadang kita rasa malas sebab phone. Jadi antara saranannya lah, kalau nak main media sosial tu, hadkan. Kalau macam saya waktu nak exam tu, Twitter ke apa ke, saya memang dah tak on WhatsApp ikut timing. Kalau macam selepas maghrib tu memang tak on dah. Kalau Telegram, tengok memang Telegram tu functionnya untuk cari soalan. Okay. Yang lain tu memang saya dah kurang main lah untuk media sosial ni. Memang saya kalau nak study tu memang terus off phone, off terus. Okay, so korang boleh cuba juga. Lepas tu teruskan semangat. Kalau agak-agak rasa macam penat study kan, korang kena fikir juga parents korang pun penat juga cari duit, betul tak? And then kalau rasa macam penat study, korang kena fikir juga, better korang penat study daripada penat jadi bodoh, betul tak? Okay, seterusnya terus bersemangat. Even kalau rasa macam nak nangis, nangis je.
Kalau menangis sebab study ni sebenarnya puas tau. Korang waktu study korang menangis, and then bila korang dapat result nanti, korang rasa macam benda tu manis sangat. Sebagai kenangan manis lah kan. Macam InsyaAllah lah, kalau korang usaha, ada rezeki tak ke mana kan. Okay, yang penting adalah usaha. Jangan pernah putus asa. Contohnya macam student STP kan, kalau korang punya result SPM kurang baik, so korang perform lah dekat STP ni. Ni adalah peluang kedua untuk korang perform pula, okay. Jangan pernah putus asa. Jangan dipengaruhi sangat dengan toxic people. Korang kena yakin korang boleh, okay. Pilih PR mungkin agak sukar, tapi korang kena terus kuat untuk parents korang, untuk masa depan korang, okay. Okay, tu je. Semoga terus bersemangat. Bye. Assalamualaikum.